Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, kita akan teruskan lagi untuk topik kapasitor ni. Okey, so saya akan sambung subtopik untuk time constant lah. Right, so time constant dia punya simbol kat sini adalah tau. Okay, and then dekat sini penjelasan lah. So the quantity RC that appear in the exponent for all equation in the charging and discharging process is called time constant. Okay, so you akan jumpa persamaan untuk time constant ni, tau equal to RC. Okay, which is tau ni dia punya unit dalam second, R ni adalah dia punya resistance, R dalam unit ohm, C adalah capacitance dan unit dalam farad. Okay, and then dia punya nilai ni adalah scalar quantity. Okay, unit is second, and then tau ni kita boleh ukur how quickly the capacitor charge or discharge. Maksudnya dalam proses kita nak charge satu-satu kapasitor tu ataupun discharging, kita nak buang charge daripada kapasitor tu, kita boleh tahu berapa lama, cepat ataupun lambat untuk proses dia charge ataupun discharge. Okey, seterusnya untuk tau tadi, time constant tadi. Okey, so you kena ingat dua bentuk definition. Okey, yang pertama soalan mungkin boleh tanya define tau, ataupun define time constant for charging process. Okay, so untuk charging process ni, dia punya definition is time constant is defined as the time required for the capacitor to reach 1 minus exponent negative 1 ataupun 0.63 ataupun 63% of its maximum charge ataupun maximum voltage. Jadi untuk mudahkan awak ingat sebenarnya untuk time constant ni, kalau disebut define time constant untuk charging process, awak ingat je dia punya time required, masa yang diperlukan untuk capacitor tu dia capai 63%. So you ingat yang 63. Okey, kadang-kadang kita boleh guna term 0.63. Okey, so dia capai 63% of its maximum charge. Maksudnya dia belum 100% lah kat sini. Okey, itu cara nak define untuk charging process. Dan untuk graph charging, dekat sini kita ada graph Q charge against time T. Maksudnya nilai Q melawan nilai T. Okey, dia punya nilai ni kalau you tengok dekat sini, dia punya value of charge akan increase sampai satu tahap dia akan saturated. Maksudnya dia akan tepu kat sini. Okey, dia tak berubah lah kat sini, straight line. Okey, yang Q0 ni adalah maksudnya dia punya maximum charge. Nilai dia yang paling maximum charge dia akan isilah dalam kapasitor tu. Dan dekat sini kita ada 0.63 Q0 ataupun kita sebut ni sebagai 63%, 63% daripada Q0. Katalah awak punya charge tu boleh isi 100 coulomb. Maksud 63 ni adalah 63 coulomb. Maksudnya pada 0.63 Q0 ataupun 63% over Q0 ni, kalau you tarik daripada graf ni, part CY ni pergi ke you punya graph curve ni, turun ke bawah ni, dekat sini kita boleh akan dapat nilai tau, which is equal to RC. So soalan juga boleh tanya, kalau based on graph ni, kita tarik dekat sini, jatuh ke bawah, apakah nilai ni? So ini adalah nilai tau, time constant dia. Ini untuk proses charging. Seterusnya pula untuk soalan, in case ditanya define time constant tau for discharging process. Untuk discharging process kita akan define dia sebagai is defined as the time required for the charge on the capacitor or voltage decrease to 1 over exponent ataupun 0.37 ataupun 33.7% of initial value. Maksudnya dia punya masa yang diperlukan untuk capacitor tadi tu, charge dalam capacitor tu untuk berkurang sebanyak berkurang kepada 37%, berkurang kepada 37% daripada nilai asal. Maksudnya kalau graf Q against T ni, charge against time T, dia punya nilai Q ni makin menurun sebab discharging discharge maksudnya nilai charge makin menurun. Kalau charging tadi nilai charge dia makin meningkat. So bila dia menurun kat sini, kalau kita dah cari nilai 0.37 Q0 ataupun kita sebut sebagai 37% from Q0. Maksudnya 37% daripada nilai charge yang asal. Kita tarik ke curve ni, graph ni, turun ke bawah, you akan dapat nilai tau equal to RC. So itu dua bentuk definition untuk charging dan discharging. Baiklah, seterusnya pula untuk bentuk graph. Bentuk graph ni kita ada 4 bentuk graph yang awak kena tahu. Maksud saya daripada bentuk graph tu dia membawa maksud apa. So untuk yang pertama kita pergi kepada proses untuk charging dulu. Maksudnya mengecharge lah. Kita nak masukkan charge ke dalam kita punya capacitor. Right. So untuk graph yang pertama, Q against T. Charge against time. Dekat sini nilai dia punya charge makin lama makin meningkat sampai dia saturated yang saya ceritakan tadi.
Okay, dan you boleh kira dia punya tau RC ni based on kat sini lah. 63% diberi Q0 ataupun 0.63 darab Q0. Dia turun ke bawah ni kita akan dapat tau RC. Okay, so dalam keadaan charging, nilai charge akan meningkat sampai dia tepu. Tapi untuk nilai current pula, dia akan decrease. Okay, dia akan menurun kat sini exponentially lah. Okay, secara eksponen. Maksudnya dia nilai I0 kat sini, yang macam kita buat dalam eksperimen tu. Okay, eksperimen kapasitor, dia ada nilai I0, nilai yang maksimum current. So, bila dia charging tu, nilai current tu makin lama makin berkurang kat sini. Okay, right. So, dia dekat part C yang positif bahagian ni. Okay, so ini untuk I against T. Right, so seterusnya, untuk formula yang kita akan gunakan untuk charging proses. So, bila kita dapat soalan, kita kena baca betul-betul lah. Okay, proses tu charging ataupun discharging. Okay, kalau untuk charging proses, pastikan untuk rumus charge, Q equal to Q0 in bracket 1 minus exponent negative T over RC. Okay, so Q ni adalah nilai charge. Okay, nilai charge yang ada pada masa tu. Q0 ni adalah nilai maximum charge ataupun nilai yang asal. Okay, yang berapa banyak boleh penuh dalam kapasitor tu. So, 1 tolak eksponen. Eksponen ni semua tengok dalam kalkulator lah. Ada simbol eksponen ni. And then dia kat sini ikutkan dia kecil lah kat sini. Tulisan ni kecil. Negatif. Ada negatif sini. T ni adalah time. Okay, time taken untuk proses charging tu. Dia bahagikan dengan RC. Okay, RC ni sebenarnya dia datang daripada tau tadi lah. RC tu. Okay, R ni resistant. C ni capacitance. Okay, so sebelum tu awak kena tahu lah rumus yang kita akan pakai. Tau sama dengan RC. Ini adalah time constant. And then next, untuk proses seterusnya adalah proses discharging. Okay, untuk proses discharging ni pun kita ada dua graf. Satu untuk Q against T, charge against time. And then kita ada current against time. Okay, so minta awak ingat lah. Okay, kalau untuk proses discharging, okay, Q against T ni, nilai Q ni makin menurun. Decrease. Okay, exponentially. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, macam biasalah. 0.37 darab Q0 ni, kita akan tarik ke graf, kita akan dapat nilai tau equal to RC. Okay, dan seterusnya pula untuk graf I against T pula dekat sini. Okay, dia terbalik dengan yang kita buat sebelum ni untuk proses charging. Charging dia duduk kat atas kan, dia curve di atas ni. Okay, untuk discharging ni dia curve dekat bawah. Okay, so jadi kalau dekat sini jangan tersalah bentuk graf. Okay, perkara yang kedua pula saya nak ingatkan pada awak semua. Kalau tengok balik daripada graf yang awal tadi untuk charging tadi, saya tulis kat sini lah. Okay, kalau untuk Q against T, ni graf yang meningkat secara ni sampai dia saturated kat sini. Okay, dan untuk dia punya charging tadi, dia akan dapat graf ni. Untuk I against T. Saya lukiskan sekali kat sini supaya awak nampak. Okay, untuk 37% ataupun kita sebut 0.37. Okay, satu lagi kita sebut 63% ataupun 0.63 tu. Okay, kalau you tengok bentuk-bentuk graf ni. Okay, ini graf ni nilai dia makin menghampiri kosong. Yang ini pun nilai dia makin menghampiri kosong. Maksud saya dia pergi ke kosong lah pasti X tu. Okay, yang ini tidak menghampiri kosong. Okay, ini makin meningkat. Yang ini pun menghampiri kosong. Okay, kalau you tengok bila graf yang menghampiri kosong ni, yang bentuk eksponen ni, biasanya kita akan pakai 0.37. Yeah, 0.37. Ini pun 0.37. Tapi, kalau graf yang meningkat yang macam ni, kita akan pakai 0.63. Ataupun kita sebut sebagai 63% daripada Q0. Okay, daripada Q0. Okay, jadi awak boleh tahulah nak guna Q0 ke, nak guna I0 ke, tengok bentuk graf apa. Kalau Q lawan T, kita ada Q0. Dan kita ada, kalau bentuk dia menghampiri kosong, kita akan pakai 0.37 lah. Okay, dan kalau graf tu pakai I against T, dia akan pakai I0 dekat situ. Okay, so kita boleh tengok beza graf kat sini. So, awak kena tahulah. Okay, charging graf dia yang mana satu, dan discharging yang mana satu. Dan seterusnya pula untuk formula. Okay, untuk penggunaan formula, bagi proses discharging capacitor, kita akan pakai equation Q equal to Q0 exponent negative T over RC. Okay, instead of yang tadi saya beritahu tadi, kalau yang charging kita akan pakai apa? Q sama dengan Q0. Okay, so ada bracket 1 minus exponent negative T over RC. Okay, bezanya dekat mana? Bezanya dekat sini. Kalau anda tengok semua. Okay, dekat sini dia terus kan. Ini dia bracket 1 minus. Jadi, tolong jangan keliru. Okay, ini untuk charging proses. Baca soalan betul-betul. Okay, so tengok nilai apa yang dibagi, keluarkan nilai. Okay, make sure nilai micro, milli tu awak tak keliru lah. Nilai pico. Okay, nilai-nilai tu, prefixes tu jangan silap. Okay, saya akan tunjukkan sebentar lagi contoh untuk modul mutual, macam mana awak nak jawab. Okay. Okay, untuk soalan modul mutual awak. Okay, so saya bagi sedikit dia punya hint lah. Okay, ataupun kaedah untuk jawab.
Right, so tengok exercise 18.1 kat situ. So soalan dia kata ada 100 picofarad capacitor. So itu adalah nilai C 100 picofarad. 100 pico 10 kuasa berapa? Okay, so negatif 12 farad. So ini yang saya risau ni, prefixes ni. So please make sure kita keluarkan dulu dia punya maklumat. And then dia kata has a maximum charge. Okay, maximum charge tu maksudnya nilai adalah Q0. Q0 adalah 4 millicoulomb. Milli 10 negatif 3 coulomb. And then dia kata, okay, charge on each plate. The capacitor is then discharged. Okay, kalau discharging, nak pakai rumus apa? Okay, dekat sini dia bagi hint. Dia bagi hint. Okay, awak kena ingat lah, kalau discharging, dia akan guna rumus Q equal to Q0. Okay, exponent negatif T over RC. Dia yang tak ada bracket. Kalau ada bracket satu tolak tu, itu adalah untuk charging. Okay, kita dah ada hint kat sini. And then seterusnya dia kata, through a 100 ohm resistor. So, R dia adalah 100 ohm. Okay, soalan minta calculate the charge store in capacitor at T equal to 0. So, dia nak tahu berapa charge yang store pada masa T kosong saat. Jadi, berdasarkan rumus yang dibagi kat sini, okay, masukkan nilai. Okay, kita nak cari Q Nak cari Q. So, masuklah Q0 ni berapa? Ada kat sini kan? Okay, exponent negatif T, T dia kosong, bahagi dengan R dan C. R dia dekat sini 100 ohm, C dia ada 100, 10 12. Jadi kita boleh dapatkan nilai Q. Jadi cuba tekan betul-betul kalkulator, jangan ada buat kesilapan kat situ. Okey, itu contoh 18.1. Okey, next untuk contoh exercise 18.2 pula. So dia kata a fully charged 12 microfarad capacitor. So kita tahu nilai C dia. Okey, 12 micro adalah 10 negatif 6. Okey. And then dia kata has 6 millicoulomb charge. So kita tahu dia punya Q 6 milli 10 negatif 3. Okay, so coulomb on each plate. The capacitor is then discharged. Okay, discharge, rumus yang sama lah. Kita akan guna rumus apa tadi? Q0 exponent negative T over R, C. Okay, through a 100 ohm resistor. So, R dia adalah 100 ohm. Soalan minta calculate the time taken. Dia nak minta cari T. Okay, T dia berapa? Time taken. If just 20% of charge is left in the capacitor. Maksudnya hanya tinggal 20% charge dekat dalam capacitor tu. Ini soalan macam ni jangan tersilap. Dia kata hanya tinggal 20%. Maksudnya Q tadi ada 20% daripada nilai Q0. Daripada nilai asal. Ini maksud 20%. Okay, so taktikal macam ni. Bila kita gunakan equation Q equal to Q0 exponent negative T over RC. Okay, maksud dekat sini, Q tinggal 20% per 100. Ini adalah 20% daripada nilai Q0. Q0 asal kita adalah ni. Ini Q0 6/10 ni. Ini adalah 6/10 negatif 3. Jadi, awak boleh gunakan kaedah ni. 20% darab 6/10 ni, kita letak kat sini. Okey, saya tunjuk satu. Okey, ini adalah 20% darab dengan 6/10 negatif 3. Sama dengan Q0 ni kita letak balik 6/10 negatif 3 kat sini. Okey, eksponen negatif T kita tinggalkan. Okay, sebab kita tahu kita nak cari T ni kan. Dan RC ni kita darabkanlah. R dengan C. Untuk cari nilai T. Okey, satu kaedah lagi. Awak juga boleh letakkan nilai Q over Q0. Sama dengan eksponen negatif T over RC. Ini bermaksud Q0 ni kita bawa ke sini. Okey, dia akan macam ni. Okey, Q bagi Q0 ni lah yang kita kata dia tinggal 20%. Okey, sebab dia ada tinggal 20% ni maksudnya 20% dia tinggal balance dia dalam 0.2 daripada 1. Okey, kalau awak boleh mudah nak faham kaedah ni, gunakan kaedah ni. Kalau dia kata 20% ni awak boleh faham, okey, dia sebenarnya tinggal 0.2 saja daripada 1. Okey, 20% so kita potong sini, 2 bagi 10 dapat 0.2. Jadi 0.2 daripada nilai yang asal. Okey, dia tinggal 0.2. So kita boleh tulis kat sini lah. 0.2 equal to exponent negative T over RC. Maksudnya you boleh jawab kat sini T over C ni kita masukkan nilai R, masukkan nilai C. Okay, so boleh cari T. Cuma penggunaan kalkulator so please untuk penggunaan kalkulator yang penting kat sini. Contohlah katalah saya ambil nilai kat sini. Contoh saja 0.2 sama dengan exponent negative T. RC ni katalah saya letak contoh dia 100. Contoh saja. Okay, kaedah nak kira nak guna kalkulator. Eksponen ni kalau saya pindah ke sebelah kiri dia akan jadi ln. Ln 0.2. Saya ulang balik. Eksponen pindah ke sebelah kiri ni akan jadi ln 0.2. So eksponen ni akan hilang. Kita akan besarkan negatif T per
100. Ini kaedah dia, negatif T per 100. Jadi, tekan kalkulator ln 0.2, dapat nilai berapa kat sini. Okey, samakan dengan negatif T per 100, awak boleh cari nilai T. Normally, dia akan ada nilai negatif kat sini. Negatif dengan negatif kita boleh cancel lah, sebab time takkan dapat nilai yang negatif. Okey, so, jadi itu sahaja penerangan saya kali ini. Jadi, saya nak semak nanti macam mana awak selesaikan soalan modul mutual. Jadi, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.